Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Aceh here. Okay, video kali ni video yang special. Aceh nak khaskan dekat nenek Aceh, iaitu Tok Pah Aceh. Hai Tok Pah. Buku kali ni adalah buku yang disuggest oleh Tok Pah Aceh. Dia kata buku ni memang best, dan bila Tok Pah Aceh cerita balik, dia ingat semua karakter tu. So maknanya memang buku ni best lah. Padahal Tok Pah Aceh kata dia dah baca buku ni lama dah dulu. Dan Tok Pah Aceh kata buku ni sesuai kalau siapa yang nak jadi lawyer ataupun nak tahu pasal kes-kes law. Tok Pah Aceh kata macam zaman dulu, kalau budak-budak law ataupun lawyer to be, mereka macam material untuk tahu pasal kes-kes dalam mahkamah tak banyak macam sekarang. So buku ni dia kata macam membantu dia lah waktu dia nak jadi lawyer. Tak adalah membantu, tapi macam untuk dia mengenali lah dunia law ni. Sebab Tok Pah Aceh dia bekas hakim, dia dah pencen dah lah. Jadi kalau ada student law ataupun lawyer to be yang tengah tengok video Aceh ni, apa boleh carilah buku The Other Side of Midnight by Sidney Sheldon. Okay, buku ni diterbitkan pada tahun 1973, which is memang lama dah lah. Dan buku ni menjadi salah satu best seller of Sidney Sheldon. Kalau buku best seller tu confirm lah, memang mesti best lah. Aceh baca sekarang pun Aceh rasa best. Bayangkan kalau Aceh baca waktu dulu, Aceh rasa macam lagi feel kot. Lagi feel best tu lah maksud Aceh. Okay, sinopsis buku ni menceritakan tentang ada satu pembunuhan berlaku. Mangsa pembunuhan tu nama dia Catherine. Dan Catherine ni disyaki dibunuh oleh seorang pelakon yang sangat terkenal yang nama dia Noel Page. Noel Page ni dituduh membunuh Catherine ni bersama-sama dengan seorang lelaki yang juga dituduh membunuh Catherine ni. Dan lelaki tu merupakan husband kepada Catherine. So, adakah ini skandal? Adakah ini pembunuhan yang dirancang? Ataupun tidak sengaja? Ataupun Catherine ni yang jahat? Ataupun Noel Page ni dianiaya? Asal kes pembunuhan je mesti pasal pelakon. Apalah masalah aku. So for those readers, spoiler alert. Okay, pada permulaan buku ni, dia menerangkan, memperkenalkan beberapa karakter yang ada dalam buku ni. Okay, karakter-karakter ni kalau boleh hampa cubalah ingat nama-nama mereka ni. Sebab nama-nama mereka ni macam agak susah jugalah. Aceh pun susah juga nak ingat. So kalau hampa boleh ingat, Alhamdulillah. Cubalah ingat. Kalau tak boleh ingat, just replay balik je lah video Aceh. Okay, pada satu malam, wartawan di seluruh dunia datang ke Athens, Greece, sebab semua nak menyaksikan dan nak menyiarkan kes pembunuhan yang dijalankan di mahkamah di Greece. Jadi airport dekat Greece ni memang hectic sangat-sangat. Bukan hectic dengan wartawan je, hectic dengan peminat-peminat. Sebab kes pembunuhan ni dia melibatkan seorang pelakon yang bernama Noel Page. Noel Page ni dikatakan seorang pelakon yang sangat terkenal dan sangat talented. Dan Noel Page ni memang seorang yang sangat cantik. Disebabkan tu, Noel Page ni dia ada ramai contacts dia dari segi pelakon, director, kawan-kawan, skandal yang mai dekat Greece ni sebab nak tengok kes pembunuhan ni. Kononnya macam nak bagi support lah dekat Noel ni. Okay, ada seorang ketua polis di Greece ni, nama dia Georgios. Okay, Georgios ni kira macam dia dengan tim dia handle lah semua huru-hara yang terjadi dekat airport, terjadi dekat Greece ni. And then tim dia pun ni nak make sure all the security, sebab ada pelakon-pelakon dan orang-orang yang famous, orang-orang kaya yang nak mai tengok kes pembunuhan ni. Kalau ada bunyi pelik-pelik tu, ada makhluk yang menguji kesabaran sekarang ni duk tengah ganggu ni. Waktu ni lah dia pernah aktif. Okay, kenalan pertama Noel Page ni adalah seorang lelaki bernama Armand Gauthier. Saya tak tahu lah sebutan betul ke tak, tapi Armand tu betul lah. Okay, Armand Gauthier ni, dia ni seorang director yang famous dan talented. Semua orang nak bekerja dengan dia. Sebab semua hasil filem dia, filem yang memang semua yang gempak lah. Dia sebenarnya tak mau pergi ke case trial si Noel ni. Tapi dia ni macam dia tak boleh tahan. Dia memang nak sangat pergi. Sebab Noel Page ni
adalah seorang wanita dalam hidup dia yang pernah mengubah hidup dia, yang memberikan satu impak yang kuat lah. Dan Arman ni, dia ni pernah bekerja dengan Noel ni, dan dia rasa Noel ni memang sangat talented. Dan Noel ni pernah menjadi salah satu pelakon dalam filem dia yang menaikkan filem dia juga. Jadi on the way tu, Arman ni dia tak boleh stop fikir pasal Noel ni. Dia ingat balik detik-detik dia bersama dengan Noel ni, dia ingat balik detik-detik dia tidur dengan Noel ni, dan dia rasa macam detik tu lah detik dia paling happy sekali, paling puas sekali. Macam dia tak pernah tidur dengan mana-mana wanita yang boleh buat dia rasa happy macam mana Noel ni buat dia happy. Ambil kau. Orang kedua yang on the way ke Greece adalah Dr. Israel Katz. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi. Dia ni pasal apa? Okay, Dr. Israel Dr. Israel Katz ni, dia ni merupakan orang macam kawan kepada Noel ni. Nama ni confirm hampa senang ingat. Doktor ni dia tak pernah tidur dengan Noel ni, tapi Noel ni dia anggap sebagai penyelamat nyawa dia, penyelamat dia. Tapi doktor ni dia anggap Noel ni kawan dia dunia akhirat lah, sebab Noel ni pernah menyelamatkan nyawa dia. Doktor ni dia ni kira macam sebelah kaki dia tak ada, dia sebelah kaki dia dipotong, kira macam dia ni cacat lah. Jadi dia ni on the way nak ke Greece ni untuk support si Noel ni, sebab dia rasa macam Noel ni tak bersalah dalam kes pembunuhan ni. Dia rasa macam Noel ni dianiaya, sebab Noel ni bukan macam tu. Wife doktor ni tak bagilah doktor ni pergi, tapi macam yelah nak support kawan kan, so dia kena pergi juga. Walaupun relationship doktor ni dengan Noel ni adalah kawan, tapi doktor ni pun dia pernah berangan, berfantasi yang dia ada relationship dengan Noel. Orang ketiga yang on the way ke mahkamah ni, orang ketiga yang on the way ke Greece ni, nama dia Philip Sorrell. Philip ni seorang pelakon yang famous, kira salah satu pelakon yang kalau movie dia tu memang confirm box office lah. Tapi Philip ni, dia ni rupa dia tak handsome, tapi badan dia memang macam sado, ketul-ketul. Jadi kalau lelaki tengok dia ataupun perempuan tengok dia, dia pun ni find him appealing juga. Philip ni, dia ni tak nak pergi ke case trial si Noel ni, tapi dia sama macam Arman tu, dia macam tak boleh tahan, dan dia sanggup tangguh shooting dia semata-mata dia nak pergi ke kes mahkamah ni. Dan dia rasa yang Noel ni, walaupun Noel ni nampak macam baik dan Noel ni orang yang dia pernah sayang, Philip ni dia rasa Noel ni ada kemampuan untuk membunuh someone, ada kemampuan untuk menjadi pembunuh. The next person adalah seorang lelaki yang lingkungan umur 50-an, nama dia William Fraser. William Fraser ni, dia ni pergi untuk nak tengok kes mahkamah ni sebab dia nak rasa kepuasan. Kira kehadiran dia untuk kes ni adalah semata-mata macam untuk dendam. The next person adalah seorang lelaki juga, nama Auguste Lincoln. Tak tahu betul ke tak sebut. Auguste ni, dia ni merupakan seorang lelaki yang umur 60-an, botak, gemuk, perut buncit. Kira dia ni dikatakan tak sedap mata memandang lah. Auguste ni, dia ni memang nak sangat-sangat pergi ke kes mahkamah ni sebab dia nak tengok Noel ni. Dia dah lama tak tengok Noel ni, dan dia sangat-sangat rindu dekat Noel ni. Auguste ni, dia ni kira macam dia tak mampu untuk pergi ke trips ke Greece ni, sebab Agustin ni dia ni kira ada kedai baju, dan kedai baju tu kira macam kedai biasa je, tapi dia ni macam suka hidup macam kemewahan, padahal dia tak mampu. Banyak kali lah kira macam dia ni nak jumpa si Noel ni, tapi sekretari si Noel ni kata Noel ni tak mau jumpa dia. So Agustin ni dia ingat macam sekretari tu sengaja kata Noel ni tak mau jumpa dia, padahal dia mesti sekretari tu jealous aku nak jumpa Noel. Dia rasa macam tu. Kira dia pi ni sebab kononnya macam dia nak selamatkan Noel ni, dan mungkin Noel ni akan berbalik kepada dia, minta tolong dia untuk melindungi dia, dan Agustin ni dia akan buat apa segala cara sekalipun, termasuklah macam nak merasuah hakim ke, nak merasuah lawyer ke, demi menyelamatkan si Noel ni. Bila ingat balik yang waktu dia bersama dengan Noel, waktu dia paling happy sekali, dan kalau dia berjaya menyelamatkan si Noel ni, dia nak bagi satu apartment dekat Noel, bagi Noel duduk situ, dan Noel ni boleh layan dia bila-bila masa yang dia nak, asalkan isteri dia tak tahu. Dekat bandar Athens ni ada seorang lawyer nama dia Frederick Stavros.
Frederick ni merupakan seorang lawyer yang tak famous lah. Kira dia ni ada office yang kecil. Kira seorang lawyer yang tak kaya lah. Kira lawyer yang susah, yang tak banyak kes. Jadi Frederick ni, dia ni excited juga untuk terlibat dalam kes pembunuhan ni. Sebab kalaulah dia berjaya dalam kes ni, confirm lah dia ni macam nama dia sebagai lawyer ni naik. Dan Frederick ni, dia ni kira defense seorang lelaki yang nama dia Larry Douglas. Larry Douglas ni adalah husband kepada Catherine. So Larry Douglas ni pun dituduh membunuh Catherine ni juga. Frederick ni dia rasa macam dia ni tersalah pilih klien. Yelah sebab Larry ni macam bukanlah siapa-siapa, bukanlah orang yang famous. Tapi bila dia fikir balik, yelah dia ni pun tak famous, dia ni pun macam bukanlah terror. Jadi dia faham macam mana nak defense Larry ni. Frederick ni dia rasa macam kalau boleh dia nak lah defense si Noel Page ni. Sebab yelah Noel Page dengan Larry Douglas ni dituduh membunuh Catherine. So ada dua pertuduhan, ada dua orang yang dituduh. Jadi Frederick ni dia akan defense Larry, dan Noel ni dia ni didefense oleh seorang lawyer yang bernama Napoleon Chotas. Okay, Napoleon ni pula, dia ni memang seorang lawyer yang terkenal dekat Greece sebab dia ni tak pernah kalah mana-mana kes. Kira kalau orang kaya ke, orang politik ke, apa semua akan ambil dia ni sebagai lawyer. Kira hebat lah. Okay, Napoleon ni waktu dia ni macam dapat kes yang dia ni akan menjadi lawyer untuk membela si Noel ni, kira dia kenal lah Noel ni daripada majalah, daripada movie, sebab Noel ni kan famous. Jadi dia ni rasa macam Noel ni macam orang yang all body but no brains. Dia nak kata macam Noel ni macam tak cerdik lah, macam seorang perempuan yang nak famous je, nak cantik je. Tapi lepas dia jumpa Noel ni, memang jangkaan dia tu sangat salah. Noel ni out of expectation dia. Noel ni memang cara cakap, cara dia communicate memang lain sangat. Dia tak sangka macam boleh jumpa Noel ni. Macam kira Noel ni bukan orang calang-calang lah. Lepas tu Napoleon ni, dia ni kira macam ada satu prinsip di mana dia ni takkan bercinta dengan klien ataupun have a relationship dengan klien. Tapi lepas dia jumpa Noel ni, dia ni pun ada crush juga dengan Noel ni. Sebab dia rasa macam Noel ni ada satu aura yang membuatkan dia ni macam obses dengan Noel ni. Dia ni pun macam duk terbayang lah, duk imajinasi lah Noel ni. Dan Napoleon ni, dia ni bukan di-hire oleh Noel tu sendiri. Napoleon ni, dia di-hire oleh seorang jutawan bernama Constantine Demaris. Susah tu nak sebut nama. Okay, Constantine ni dia merupakan jutawan yang terkaya, antara yang terkaya di dunia lah. Kira dia macam nombor 2, nombor 3 macam tu lah. Dan dia ni ada satu private island di mana dia duduk dekat situ. Dan Constantine ni macam dia selalu invite orang-orang yang kuat, macam king, queen, presiden, ex-presiden, pelakon, painter terkenal. Semualah orang-orang yang famous sahaja pernah pergi island dia tu. Kira wartawan nak interview dia pun memang susah lah nak dapat. Dan Constantine ni pula merupakan skandal si Noel ni lah. Kira Noel ni perempuan simpanan si Constantine ni. Jadi Constantine ni lah yang hire Napoleon. Dia kata berapa saja yang hang nak, aku akan bayar hang, asalkan dia ni tak dituduh, tidak dijatuhi kesalahan membunuh. Constantine ni pun dia ni selalulah duk pick up pasal Noel ni macam mana lah dia dekat penjara tu, dah makan ke. Jadi dia ni pun hire lah the best of the best lawyer untuk defense si Noel ni. Jadi kira macam bila dia hire Napoleon ni, kira dia kurang lah rasa risau tu. Dan Constantine ni, dia ni seorang lelaki yang ingat semua benda, termasuklah bunga favourite si Catherine. Jadi dia ni pun suruhlah pekerja dia cari bunga favourite Catherine ni dan hantarkan kepada Catherine. Sebab tu je lah yang dia mampu buat. So nampak tak, karakter-karakter ni, benda yang paling banyak lah, paling persamaan lah antara mereka ni adalah mereka ni semua obses dengan Noel Page ni. Kira Noel Page ni memberi kesan yang sangat mendalam dekat diri mereka, sampaikan mereka ni macam nak spend time untuk support si Noel ni. Jadi siapa Noel ni? Siapa Catherine ni? Okay, first Aca akan ceritakan siapa Catherine ni. Okay, Catherine ni nama penuh dia adalah Catherine Alexander. Catherine ni dikatakan dilahirkan pada tahun 1920. Oh sorry, Aca lupa nak mention, cerita ni timeline dia adalah 1930-an ke 1950-an macam tu. Kira waktu tu zaman perang lagi. Okay, Catherine ni dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Catherine ni merupakan seorang anak tunggal. Waktu Catherine ni kecil-kecil, dia ni kira kurang spend time dengan bapak dia sebab bapak dia banyak travel. Bapak dia ni kira macam salesman
macam tu lah. So banyak lah macam pergi travel berbulan-bulan tak balik. Jadi Catherine ni, dia ni kira macam menagih kasih sayang bapak dia. Dan bapak dia ni pun kalau macam balik jumpa dia, memang banyak lah spend time dengan dia, main dengan dia. Jadi disebabkan tu lah Catherine ni dia macam sedih lah bila bapak dia kena travel lama. Catherine ni waktu kecil-kecil kira dia ni budak yang comel lah. Bapak dia ni selalu bawa dia macam pergi dekat bar, lepak. Dan bila orang tengok si Catherine ni, semua macam puji lah, kata Catherine ni cantiknya, comelnya. Jadi bapak dia ni punya seronok bila orang puji anak dia. Bapak dia ni boleh belanja. Setiap orang yang puji anak dia tu, dia belanja minum. Kira childhood memory si Catherine ni banyak lah yang dia ingat part di mana dia spend time dengan bapak dia dekat bar. Dan setiap kali kalau macam bapak dia nak pergi travel, macam Catherine ni dia akan sedih lah. Dan bapak dia ni macam pujuk lah, kata lah bapak travel ni bukan sebab suka-suka nak pergi sono. Travel ni sebab kerja, nak cari duit. Bila cari duit barulah boleh beli present. Jadi Catherine ni memang sangat adore lah bapak dia, sebab dia rasa macam bapak dia ni sangat bertanggungjawab. Jadi waktu Catherine ni umur macam 5 ke 7 tahun macam tu, bapak dia ni kira dipecat daripada pekerjaan dia. Jadi keluarga Catherine ni terpaksa berpindah daripada Chicago ke Indiana. Dan dekat situ bapak dia ni kira macam bekerja sebagai salesman dekat kedai jewelry. Dan waktu tu jugalah Catherine ni first time pergi ke sekolah. Dan waktu dia dekat sekolah, kira dia banyak lah buat kawan. Kira dia happy lah dekat sekolah. Dan Catherine ni dia rasa seronok sebab yelah dia dah buat kawan. Lepas tu bapak dia bersama dengan dia setiap hari. Bapak dia dah tak travel macam dulu. 6 bulan lepas family Catherine ni duduk dekat situ, lepas tu bapak dia ni kena pecat lagi dan pindah pula dekat satu bandar kecil dekat suburbs di Chicago juga. Dan bila Catherine ni dia dah buat kawan, so pindah ke sekolah baru, nak buat kawan lagi, jadi macam tak syok lah. Jadi bila Catherine ni dia tak buat kawan, so macam budak-budak lain pun tak macam approach dia. Jadi dia ni dikatakan macam budak yang tersisih lah, budak yang loner. Lepas beberapa tahun dia duduk dekat situ, and then Catherine ni pun dia umur 13-14 macam tu. Dia ni dikatakan kira belajar yang pandai lah dekat sekolah. Budak-budak, cikgu semua kata dia ni memang budak pandai. Walaupun Catherine ni dia rasa macam diri dia biasa je, dia tak adalah rasa macam dia pandai sangat. Dan Catherine ni bila dia umur 14-15 macam tu, kira body dia pun macam mulalah berubah. Kira dia menjadi seorang remaja. Dan Catherine ni dia tak selesa dengan perubahan badan dia. Dia rasa macam buruknya badan aku. Padahal Catherine ni lawa. Sampaikan dia ni kalau tumbuh jerawat pun, dia terus macam stop makan sweets, makan coklat. Padahal jerawat tu normal lah sebab hormon hang tengah berubah kan. Dia punya rasa tak selesa sampai macam tu sekali. Lepas tu family Catherine ni pindah lagi, duduk dekat macam satu apartment yang kecil dekat Chicago ni juga, tapi macam dekat macam belah utara macam tu lah, jauh lah daripada tempat yang Chicago yang bandar kecil ni. Catherine ni pindah lagi sekolah. Dan waktu tu kira macam ekonomi tengah teruk, so bapak dia ni macam depressed lah. Bapak dia ni dah tak bekerja dan banyak minum. So disebabkan tu bapak dia dengan mak dia selalu gaduh. So setiap kali kalau parents dia gaduh, Catherine ni dia akan keluar rumah, dia akan pergi lepak dekat tepi pantai. Kadang-kadang daripada pagi sampai malam dia duduk dekat tepi pantai tu. Dia rasa macam stress lah bila tengok parents dia gaduh, dan bila tengok kehidupan dia pun ni macam makin lama makin tak okey. Dan Catherine ni pun dia kena pindah-pindah sekolah, nak kena buat kawan lagi. Lepas tu bapak Catherine ni bila dia dah macam depressed, dia kerja duk kena buang kerja apa semua, so bapak dia ni pun macam ada cita-cita untuk menjadi businessman yang berjaya. So bapak dia ni macam create lah business yang kononnya macam dia cakap dekat Catherine, okay, business ni akan berjaya, kita akan jadi jutawan, tak lama lagi kita akan hidup senang, kita akan duduk dekat rumah banglo. Tapi last kali business tu fail. Bapak dia ni sampaikan macam pinjam duit adik dia sendiri untuk buat business. Kononnya macam nak buat business tukang kasut, macam ada van tukang kasut yang pergi rumah ke rumah. Macam hampa boleh, kalau macam kita nak jumpa orang tukang kasut kan macam susah kan, macam duduk kat tepi jalan tapi kita tak tahu tepi jalan mana. Yang ni kira macam yang van punya, yang bergerak punya. Tapi at the end business tu pun sama juga tak berjaya. Van entah ke mana, duit entah ke mana, tukang kasut entah ke mana. Tapi still bapak dia ni macam keep on positive. Dia kata tak apa, nanti kita try lagi yang business lain. Macam impian dia, cita-cita dia tu macam still banyak
banyak, still positif. Catherine ni, dia ni kira macam dia layankan je lah perangai bapak dia. Dan Catherine ni, dia ni kira macam dia dah besar, dia dah macam budak sekolah menengah, dah senior year. Jadi dia ni macam ada cita-cita untuk masuk universiti, tapi memandangkan kesusahan keluarga dia rasa macam mana aku nak masuk universiti. Okey lah kalau dia kata dia apply scholarship, tapi kalau macam duduk kat universiti, macam scholarship tu macam tak cukup, hang mesti kena ada lebih. Jadi Catherine ni pun dia fikir lah, okey, sama ada dia lepas sekolah, dia kerja dulu baru sambung belajar, ataupun dia sambung belajar tapi sambil bekerja. Makin lama keuangan keluarga Catherine ni makin teruk, sampaikan sewa rumah pun macam berbulan-bulan tak bayar. Sebabkan bapak dia ni macam duk berangan-angan, ada impian besar nak jadi kaya, tapi macam hasil dia tak ada pun. Macam Mak Jenin kan, you talk to talk but you don't walk to walk. Satu hari mak Catherine ni meninggal dunia, kena heart attack. Mak dia ni sampai dah kurus sangat-sangat. Yelah dia pun ni kan financial dia pun tak stable, jadi kesihatan mak dia ni pun memang tak terjaga. Dan waktu kira pengemudian mak dia ni, kira pakcik Catherine, iaitu adik kepada bapak dia, macam ajaklah bapak dia, julah mai pindah ke rumah aku, hang kerja dengan aku dekat Omaha. Catherine pun boleh duduk dengan aku. Tak adalah hampa nak hidup susah macam ni dah. Catherine bila dia dengar macam tu, dia rasa macam punah harapan dia. Dia tak mau pindah ke Omaha. Dia rasa macam Omaha ni dah macam tak ada apa, and jauh. Lepas tu Catherine ni kan dia nak masuk universiti, jadi dia rasa macam kalau dia pindah dekat Omaha ni, macam dia terpaksa kena bina hidup dia dekat situ. And then bapak Catherine ni dia kata lah, okey lah, tak apalah, nanti kami fikir dulu, kami bincang dulu macam mana. Lepas tu kira pakcik Catherine ni pun kata lah, okey, kami akan bertolak esok naik kereta api. So kalau apa-apa macam ikut je lah esok. And then malam tu bapak Catherine dengan Catherine ni berbincang lah, dan bapak dia ni kata lah, Omaha tu jauh sangat lah, tahu kedai gunting rambut pun tak ada. Catherine ni dia perasan bapak dia cakap macam tu, macam seolah-olah macam dia tahu kata Catherine ni tak mau pindah ke Omaha. Kira macam bapak dia tu kononnya macam okey lah, bapak dia tak mau pindah disebabkan fikir Catherine ni. Jadi Catherine ni pun dia macam merasa bersalah lah, sebab yelah macam bapak dia tengah susah. Jadi dah pakcik dia offer kerja untuk earn money, jadi why not macam pindah je lah kan. So Catherine ni pun esok tu dia kira macam nak bagi tahulah dekat guru besar, kata dia ni macam akan pindah ke Omaha. Bila dia pergi office, elok dia nak bagi tahu tu, tiba-tiba guru besar dia kata, tahniah, hang dapat scholarship untuk masuk universiti. Catherine ni dia seronok lah, dia dapat scholarship. Jadi Catherine ni pun dia balik, dia bagi tahu bapak dia, dan last kali dia pun decide kata bapak dia yang pergi ke Omaha, bapak dia je yang pergi ke Omaha. So Catherine ni dia akan stay dan dia akan masuk universiti. Catherine ni dia nak masuk Northwestern University. Jadi lepas Catherine ni dia hantar bapak dia pergi train station, say goodbye lah dekat bapak dia. Dan waktu tu kira macam Catherine ni dia adalah rasa sedih, sebab yelah orang yang dia care, dia sayang, dia paling sayang akan duduk jauh dengan dia, dan dia ni akan bina hidup baru dekat universiti. Tapi at the same time dia ni rasa lega juga, sebab dia macam rasa happy, dia tak sabar nak mulakan hidup dia dekat universiti. Bila Catherine ni masuk universiti, Catherine ni dia ni seorang yang pemalu. Dia macam dia insecure. Dia kira macam dia tak buat kawan lah dekat universiti. Dia mostly dia seorang-seorang. Dan Catherine ni dia ada satu keinginan, di mana budak umur 19 tahun, dia ni ada keinginan untuk ada hubungan intim dengan someone, ada sexual intercourse. Okay, kalau kita tahulah, okay, kalau hampa tahulah budaya barat, kalau hang ni masih anak dara, hang ni dikira loser. Macam hang ni punya teruk lah, sampaikan tak ada siapa-siapa nak tidur dengan hang. Kononnya macam tu lah. Jadi Catherine ni disebabkan dia ni macam tak ramai kawan, dan dia ni tak ada macam ada orang minat dengan dia, jadi dia ni masuk universiti masih anak dara lah. Dan dia rasa macam benda tu, kalau orang tahu ni malunya aku. Kira waktu tu kira macam nafsu dia ni tengah membuat-buat lah. Sampaikan ada budak kelas dia, kira macam geng-geng perempuan-perempuan ni duk bersembang lah, malam tadi dia pun tidur dengan seorang lelaki hot, dia pun buat ni, dia pun buat tu. Jadi Catherine ni dia akan curi-curi dengar tau. Mula-mula dia dengar, dia rasa macam geli nak termuntah, tapi at the same time dia nak tahu benda tu benda apa. Dan perempuan-perempuan ni pula, dia pun ni tengah bercakap pasal seorang budak lelaki yang famous dekat universiti tu, nama dia Ron Peterson. Ron ni kira macam budak hot yang dapat scholarship sukan, lepas
Lepas tu dia ni kira macam presiden untuk budak-budak junior ni. Memang hot lah. Dan dia ni ada satu kelas dengan Catherine, macam satu subjek lah depa satu kelas. Catherine ni dia kira macam usah lah Ron ni. Dia selalulah bertembung dengan si Ron ni, dan dia macam harap sangat Ron ni perasan dia dan ajak dia pergi keluar dating, ajak dia jadi girlfriend ke, ajak dia tidur bersama ke. And Ron ni pun dia adalah tegur si Catherine ni, tapi macam tegur biasa je lah, macam just cakap hi, macam tu je lah. Lepas tu ada satu hari yang geng-geng perempuan-perempuan ni macam tegur lah si Catherine ni. Dia pun ni perasan kata Catherine ni duk usah si Ron ni. Ron ni pula macam ada tidur lah dengan salah seorang perempuan-perempuan dalam grup ni. So perempuan-perempuan ni pun macam lah biasalah nak bully kan Catherine. Hey perempuan, hang jangan duk gatai sangat nak tengok laki aku. Hang tahu tak apa yang orang cakap pasal hang? Dia kata hang tu lesbo. Lepas tu Catherine dia macam terkejut. Serius orang kata macam tu? Mula-mula Catherine dia ingatkan macam depa ni tahu kata dia ni anak dara. Lepas dia kata macam tu, Catherine macam oh lega, depa tak tahu rahsia aku. So Catherine dia pun dia macam diam je lah kan. Dia pun duk kata macam-macam dekat dia kan, duk bully dia. So Catherine dia pun dia macam diam, dia macam tunduk je. Kira malam-malam Catherine ni pun dia duk berangan lah dengan pasal Ron ni. Berangan lah dating dengan Ron ni, berangan lah pegang tangan dengan Ron ni. Kadang-kadang dia ni dia macam duk usah, duk tengok Ron ni, macam dia kata tolonglah ajaklah aku pergi somewhere, ajaklah aku dating ke, ajak aku study bersama ke, ajak aku tidur bersama ke, anything, come on. Sampai cerita sekali Catherine ni berangan. Sampai ke satu tahap Catherine ni dia macam decide, dia kata okay, walau macam mana sekalipun aku akan hilangkan darah aku waktu aku dekat universiti ni tahun ni juga, dan orang bertuah tu adalah Ron Pattison. Kira dia target, dia nak couple dengan Ron ni, dia nak ngorat lah si Ron ni.